Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar semua sihat ya? Harap semua sihat dan bersemangat untuk datang ke kerja pada pagi ini. Hari ini saya nak sedikit sambung, insyaAllah kita punya sesi Peace of Mind. Peace of Mind. Kita sesi tazkirah pagi kita berkenaan dengan tafsiran surah Al-Baqarah. Kita recap balik semula pasal tentang surah Al-Fatihah yang sebelum ini. Surah Al-Fatihah yang sebelum ini kita ada terangkan yang dia ada berapa part semuanya. Ada 2 part kan, daripada ayat 1 sampai 2 satu part. Kemudian 3 boleh ulang balik 1 sampai apa kan? Kita ada part berkenaan dengan pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperkenalkan diri dia kepada kita, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan sekalian alam. Kemudian dia pergi kepada tauhid al-uluhiyah, yang Allah mengatakan bahawa dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tempat untuk kita meminta pertolongan. Kemudian Allah nyatakan juga tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadat. Apabila Allah menyatakan bahawa ihdinas siratal mustaqim, kan? Ya Allah, tunjukkanlah kami. Di situ Allah ada nyatakan tentang berdoa. Doa ini adalah intipati ataupun ibu kepada ibadat, kan? Ibu kepada ibadat. Maknanya tujuan utama kita di dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Dan apa makna ibadat? Apa makna ibadat? Ustazah ini apa makna ibadat? Menyerahkan diri kepada Allah SWT. Itu dari segi inilah, dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, ibadat ni maksud dia kita melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Baik dari segi i'tiqadnya, baik dari segi amalan zahirnya dan amalan batinnya, mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT menerusi lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah takrifan ibadat. Kita melakukan apa yang Allah SWT cinta, apa yang Allah SWT suka dan Allah perintahkan kepada kita, kan? Melalui apa? Melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mereka-reka lah dalam agama ni. Agama ni adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ibadat. Kemudian yang last sekali Allah nyatakan tentang sirat, kan? Jalan yang lurus. Allah nyatakan bahawa ikutlah jalan yang lurus itu yang Allah dah tunjukkan kepada kita. Kita ni dulu di alam roh, kan? Ada dalam surah A'raf cerita dia, bila orang tanya kita kenapa kita diciptakan, lepas tu kenapa Allah suruh kita sembah dia. Sebenarnya Allah bagi pilihan kat kita dulu. Allah kata masa zaman alam roh, ini diceritakan dalam surah A'raf. Allah tanya semua, siapa yang nak masuk dalam ujian yang aku akan buat, dan ujian. Jadi siapa yang angkat tangan ataupun siapa yang nak join dan berjaya, nanti aku akan bagikan ganjaran yang paling besar, iaitu syurga lah. So kita semua ni adalah orang yang telah berjanji dengan Allah SWT untuk mengambil exam tersebut dan untuk berjaya lah, untuk pass exam tersebut. So disebabkan itu, tapi kita dilupakan tentang perjanjian itu. Tapi Allah bagi Quran untuk ingatkan kita, sebenarnya kita dah buat perjanjian itu, kan? Allah dah buat perjanjian itu dengan kita, dan kita memeterai perjanjian itu dengan Allah SWT. Namun macam orang ambil exam, kan? Kalau kita ambil exam SPM ke apa ke, buku tak boleh bawa masuk, kan? Kita lupalah. Kita kena study, kena ikut. Lepas tu exam nanti kita tak nampak jawapannya macam mana. So begitulah kita di dunia ini. Kita dalam ujian yang kita telah tangani dengan Allah SWT untuk kita laluinya. So Allah
beritahu kita jalan yang lurus ini adalah Al-Quran. Jalan yang lurus ini adalah Al-Quran, adalah jalan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang diredai oleh Allah SWT. Bukanlah jalan orang yang dimurkai oleh Allah SWT, iaitu golongan siapa? Golongan munafikin, golongan musyrikin, golongan ahlul kitab. Bukan. So Allah tetapkan, Allah bagi tahu juga, bagi isyarat kepada kita juga bahawa sesungguhnya jalan kita itu akan pancaroba, banyak pancaroba dan banyak ujiannya. Sebabkan itu kita kena berhati-hati dan sentiasa berwaspada. So itu sedikit sebanyak recap balik tentang surah Al-Fatihah. Hari ini kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Apa maksud Madaniyah? Diturunkan di Madinah. Itu tak tepat. Yang betulnya diturunkan selepas hijrah. Walaupun dia diturunkan di Mekah, dia nama dia Madaniyah. Adapun surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun diturunkan selain di Mekah. So macam itulah takrifan Madaniyah dan Makkiyah ini. Penting ini adalah ulum Al-Quran, bidang dalam pembelajaran Al-Quran. So ini adalah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah dan diturunkan di beberapa tempat, kebanyakannya di Madinah. Di Madinah kita kena faham konteks surah ini adalah apabila Rasulullah SAW sudah berhijrah di Madinah bersama para sahabat yang lain. Kemudian jumlah ayat dia 286 ayat dan jumlah perkataan dia 6121. Jumlah huruf pula 25500. So itu sikit sebanyak tentang surah. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah, iaitu bermaksud sapi lembu lembu betina. Kenapa dibagikan nama dengan lembu betina? Dan surah dalam Al-Quran ini adalah, adakah ianya ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, ataupun adalah ijtihad para sahabat? So ini ada surah-surah yang telah dibagi nama oleh Rasulullah sendiri. Contohnya surah Al-Baqarah ni lah, sebab ada dalam hadis Nabi SAW menyatakan tentang surah Al-Baqarah. Jadi sahabat pun menyatakan ia adalah surah Al-Baqarah. Dan sempena apa? Sempena satu kisah yang dulu tentang Bani Israel. Bani Israel ni adalah golongan yang banyak cekadaknya, banyak dia punya songel lah, banyak songelnya. Dalam ayat berapa Ustaz? 73 kan, kisah ni tentang Al-Baqarah ni. Sebelum tu dia Bani Israel ini, apabila Nabi Musa AS dia pergi bertafakur ataupun pergi bermunajat dengan Allah SWT, mengambil kitab, dia tinggalkan kaum ini dengan adiknya, iaitu ataupun abangnya Harun. Nabi Harun Nabi Harun. So apabila Nabi Harun memimpin mereka, mereka banyaklah dia punya meragam dia, dia banyak penyelewengan dia. Last sekali dia telah menyembah berhala yang dicipta oleh salah seorang pengikut ataupun pengikut Nabi Musa lah, iaitu Musa As-Samiri. Musa juga nama dia, Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni dia panjang pula ceritanya. Tak apalah, saya cerita sikit. Musa ni ada dua orang Musa kat dunia ni. Satu adalah Nabi Allah, kasih Allah. Tapi yang kedua ini adalah penyebab kepada kesesatan Bani Israel. Walaupun Nabi Musa AS dibela ataupun dibesarkan, diasuhkan oleh orang yang paling jahat di dunia, itu Fir'aun. Musa As-Samiri pula diasuh oleh siapa? Oleh malaikat. Sebab dia dilahirkan oleh anak penzina, dilahirkan oleh ibu bapa dia berzina, kemudian dilahirkan, dibuang, kemudian malaikat ambil dia, bela dia. Sebab itu bila dia besar, dia kata, aku nampak tanah, malaikat pijak ke tanah di bumi ini, dan apabila dia pijak ke bumi, tumbuh mekar tumbuh-tumbuhan kat situ. Lalu dia ambil tanah tu, dia buat patung. Patung tu boleh berbunyi dan berbicara. Begitulah cerita. Ada yang masuk sikit Israiliyat lah ni, tapi ada point lah yang boleh diambil kat situ. So bila dia cipta lembu emas itu, lalu Bani Israel pun menyembah lembu tersebut. Dia sesat, akhirnya sembah. Kemudian Allah suruh dia bunuh diri. Allah hukum mereka dengan menyuruh mereka bunuh diri.
Lalu Allah hidupkan balik mereka, Bani Israel ini, dan akhirnya berlaku satu pertelingkahan antara satu puak kan. Kemudian dia bunuh seorang ni. Kemudian Allah hukum mereka dengan macam mana? Nak tahu siapa pembunuh, Allah arahkan mereka membunuh seekor lembu. Cerita dia kat situ lah. Tapi kita bagi detail nantilah masa dah sampai ayat tu. Bila Allah kata bunuhlah seekor lembu, dia tanya lembu ni macam mana, macam tu, macam ni. Last sekali Allah kata Allah bagi satu syarat yang susah sampaikan mereka pun tak mampu nak laksanakan perintah Allah tu. Sebenarnya Allah nak uji dia. Dulu dia pernah sembah lembu, kemudian kali ni Allah suruh dia bunuh lembu. So surah Al-Baqarah ini adalah manifestasi nilai keimanan yang tinggi buat mereka yang menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. So kisah dia pasal itulah, pasal Bani Israel sembah lembu, kemudian Allah suruh bunuh lembu. So Allah nak suruh mereka, adakah bunuh lembu tu lebih teruk daripada bunuh seorang manusia, dan sembah lembu itu adakah lebih mulia daripada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. So disebabkan itu surah ini adalah surah yang agung dan dipanggil dengan Fustat Al-Quran. Nama lain bagi surah ini adalah Fustatul Quran. Maknanya dia astaka, ataupun astaka ni maksud dia pentas bagi Al-Quran, sebab dia kandungan yang besar yang merangkumi banyak benda dalam syariat. Itu adalah nama lain bagi surah Al-Baqarah. Selain itu juga nama lain bagi surah Al-Baqarah ini adalah Alif Lam Mim, kerana dimulakan dengan ayat Alif Lam Mim, dan juga dinamakan dengan Az-Zahra, maknanya dia bercahaya dan bergemalapan kerana cahaya dan petunjuk yang terdapat padanya menerangi hati orang-orang yang beriman. Nabi kata bacalah Az-Zahrawain, sesungguhnya dia akan menerangi kita. Apakah Zahrawain tu? Dua yang bergemalapan, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Surah Ali Imran, orang yang mengambilnya akan beruntung, orang yang meninggalkannya akan rugi, kata Nabi SAW. Jadi amalkan surah Al-Baqarah ini. Dinamakan juga dengan Sanam Al-Quran, iaitu puncak Al-Quran, kerana padanya terdapat ayat yang paling agung, iaitu ayat Al-Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi. Saya cerita sikit tentang sinopsis ni. Juzuk pertama, Allah menerangkan tentang kepercayaan kepada Allah dan perkara-perkara gaib. Juzuk kedua pula, dia ada 3 juzuk dalam surah Al-Baqarah ni. Juzuk kedua pula Allah ceritakan tentang mendirikan solat, beramal soleh, merupakan bukti keimanan dan hubungan kita dengan Allah SWT. Dan juzuk ketiga pula Allah fokus tentang membina perpaduan masyarakat dengan kekuatan negara melalui infak di jalan Allah SWT. So itu 3 juzuk yang dia punya ni lah, sinopsis sikit. Jadi surah ini adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Adalah surah Al-Baqarah, surah pertama yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebab itu konteks dalam surah ini banyak menceritakan tentang siapa? Kaum mukminin yang beriman dengan Allah SWT. Yang pertama Allah ceritakan tentang orang-orang beriman, mengikuti Rasulullah, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan golongan yang kedua diceritakan dalam surah ini adalah golongan kafirin yang ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa golongan kafirin kat dalam surah ni yang diceritakan? Adalah orang Yahudi yang keras kepala. Dia orang rasa apa? Dia orang lebih tinggi daripada bangsa Arab. Ada orang Yahudi yang tinggal kat Madinah masa tu, dia merendah-rendahkan orang Arab ni, selalu bercah belah, dan dia lah memanipulasi keadaan di Madinah dari segi ekonominya. Dan mereka ni dipandang tinggi oleh orang-orang Madinah. Orang Madinah ni masa tu orang Badui. Badui ni orang asli lah, yang berpindah randah apa semua ni. Jadi dia orang rasa apabila Rasulullah di kalangan orang Arab, dia orang rasa kelas rendah lah nak ikut orang Arab tu, sebab dia rasa dia Bani Israel yang lebih tinggi makamnya. Kemudian kaum musyrikin Mekah yang ingin menghancurkan usaha dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Turut diceritakan dalam surah ini tentang kaum musyrikin Mekah. Dan yang ketiga adalah kaum Arab munafikin di Madinah yang merasakan kehilangan kuasa apabila ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Contohnya Musailamatul Kadzab. Betul kan? Bukan. Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Dia ni di antara pembesar di Madinah masa tu, di kalangan orang Arab kat Madinah.
Tapi bila Rasulullah SAW mendapat sokongan majoriti di sana, dia rasa kehilangan kuasa politik dan banyaklah ekonomi, dia punya pendapatan terjejas. Akhirnya dia menjadi talam dua muka. Orang munafikin ni dia punya hukum lebih teruk daripada orang kafir tadi. So ini 3 golongan yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Siapa tadi? Mukminin, munafikin. Cuma kafirin tadi terbagi kepada 2, iaitu kafirin ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan yang seterusnya adalah orang musyrikin Makkah. Tapi kita kena ingat bahawa Al-Quran ini memang diceritakan untuk sesuatu kaum dan sesuatu tempat, tapi iktibarnya kita ambil pengajarannya secara umum, secara umum. Bukannya sebab itu diturunkan di Madinah untuk orang munafikin di Madinah je. Munafikin kat Malaysia tak kena. Kena jugalah. Itu dia punya kaedah dalam Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. So pengenalan je lah hari ni. Saya rasa dah habis masa. Ke nak sambung lagi? Bersambung sikit. Okey. Sikit lagi kita sampai ayat 1 hingga ayat 5. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ni hukum tajwid dia hukum apa? Mad lazim harfi musaqqal kan. Alif lam mim. Ni masuk tajwid sikit lah kan. Itu cara bacaan dia. Kena pandai baca tu, Alif lam mim tu. Kemudian apa makna dia? Makna dia yang paling senang adalah dia ada 4 jenis tafsiran lah. Tapi yang pertama adalah ia adalah kalimat yang disusun oleh Allah SWT, huruf-huruf yang disusun oleh Allah SWT, dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa maknanya. Dan yang kedua, banyaklah tafsiran. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah satu tanbih kan. Orang Arab ni dia terror tau dalam bahasa Arab, sampai dia agungkan syair yang paling tinggi, ada 7 syair, dia gantungkan kat Kaabah tu. Maknanya dia keliling tawaf tu sambil dia mengagungkan syair-syair yang agung. So itu betul tak Ustazah Mariam? Dia orang bahasa ni tahulah. So bila Allah susun satu ayat Alif Lam Mim, bunyi dia sedap dengar. Bila dia menjadi apa benda tu? Macam tu lah orang Arab tak pernah dengar pun susunan ayat macam ni. So ia satu bentuk sastra yang tinggi lah bagi orang Arab. Kemudian okey, saya terangkan 2 je lah maksud dia, sebab banyak lagi maksud dia yang lain. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa makna dia? Itulah kitab, zalikal kitab, Al-Quran, la raiba fi, tiada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin makna dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So kat sini Allah menyifatkan Al-Quran dengan tiga sifat, iaitu pertama sempurna isi kandungannya, dan yang kedua tidak ada keraguan bahawa Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga Al-Quran ini adalah sumber hidayah dan petunjuk, hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah sumber utama. Kalau kita nak cari, saya nak tunggu hidayah, nak minta tudung, suruh pakai tudung ke, suruh solat ke, saya tunggu hidayah kan? Salah tak boleh jawab macam tu. Nak hidayah, baca Al-Quran. Bila dah baca, dapat hidayah, insya-Allah dia menjadi asbab kepada kita untuk Allah gerakkan hati kita menuju jalan kebenaran. Dan ayat ini juga, ayat kedua ni, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah jawapan kepada doa kita yang dekat surah Al-Fatihah tadi. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang benar. Lalu Allah bagi jawapannya dekat surah Al-Baqarah ini. Jalannya adalah apa? Ikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah sumber hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Lalu kita beralih kepada ayat ketiga hingga kelima. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terjemahannya apa?
tengok sikit lah kat sini. Okey. Terjemahan dia iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mengerjakan solat serta mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey, itu adalah surah Allah menjelaskan tentang 4 sifat orang-orang yang bertakwa kat dalam ayat ni. Yang pertama, beriman dan membenarkan perkara-perkara yang gaib. Beriman ni maksud apa iman? Tadi kita dah tahu tentang ibadat, apa maksud dia. Sekarang ni makna iman pula. Iman maksud dia percaya. Dan dari segi istilahnya adalah percaya dengan hati, benarkan dengan lisan, dan beramal dengan jawarih apa? Anggota badan. Itu makna iman. Iman ni selagi mana kita cakap saya beriman, belum sempurna lagi. Iman ada tiga apa dia panggil? 3 aspek ni lah. Yang pertama hati, i'tiqad. Allah tu satu. Allah saja tempat kita untuk kita sembah, untuk kita minta pertolongan. Kemudian kedua, kena buktikan dengan lisan kita, dengan percakapan kita, pertuturan kita, dengan zikir kita kepada Allah SWT, menyatakan syahadah kita. Kemudian barulah pergi kepada amal dengan anggota badan, solat, zakat dan seumpamanya. So itu iman. Bukan iman Yusuf. Okay, kemudian Allah ceritakan juga sifat kedua bagi orang bertakwa adalah mendirikan solat fardu dan solat sunat secara sempurna. Ini adalah sifat orang bertakwa. Dan yang ketiga, menginfakkan harta dalam kebajikan seperti zakat, sedekah dan nafkah. Dan yang keempat, mempercayai apa yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang terdahulu. So ini 4 sifat orang yang bertakwa. Boleh dapat ke tadi? Apa maksud takwa? Takut. Takwa ni maksud dia takut. So ada banyak definisi takwa. Dan boleh buat satu tazkirah tentang takwa pula. Okay, Ustaz boleh buat kat depan ni. Takwa ni adalah menjadikan Allah seumpama di hadapan kita, sejasa menjadikan Allah SWT dalam pandangan kita, kan? Walaupun kita tak nampak dia, sesungguhnya Allah SWT nampak kita dalam segala amalan kita. Kita buatlah. Bila tuan kita ada kat depan mata, bos kita tengok kita buat kerja, kita buat betul-betul. So, buat silap sikit kita takut. So macam itulah kita bila bertakwa kepada Allah, kita takut bila kita lakukan segala kesilapan dan kita nak buat segala yang Allah suruh tu. Sebab kalau kita tak buat, nanti kita kena potong markah, kena potong KPI kita. Contoh kalau bos macam tu kan. So dengan Allah SWT lebih lah aula kita rasa macam tu. Tapi kita tak nampak Allah SWT, betul. Sebab tu kalau kita tak nampak Allah SWT, anggaplah Allah SWT sentiasa melihat kita. Itu adalah takrifan takwa, kan, dalam hadis lah. So ulama ada banyak takrifan lagi pasal takwa ni. So itu saja yang nak disampaikan, dikongsikan hari ini. Semoga ianya bermanfaat dan dapatlah kita aplikasikannya dalam kehidupan, terutamanya dalam amalan kerja lah. Takwa ni sangat penting lah. Takwa dalam kerja, kena amanah dan kena buat yang terbaik. Kemudian macam Ustazah Adnin pernah cakap pasal accountability tu semua. So kita kena pastikan yalah, kalau datang kerja, lepas tu pergi makan sekejap, segalanya Allah SWT nampak. Lepas tu kita depan sikap, lepas tu kita keluar ke apa ke, lepas tu kita datang time off, lepas tu kita tak ganti balik, kan. Contohnya itulah. Benda-benda ni, keberkatan tu pada rezeki yang kita cari ni kena disulami dengan takwa kepada Allah SWT. Barulah orang ada gaji 3,000, ada gaji 4,000, tapi bila dapat gaji, seminggu lepas tu dia tinggal RM20 je. Ada orang dapat gaji RM1,500, tapi sebulan dia boleh kumpul RM500 sebulan. So itu adalah keberkatan, kan? Keberkatan yang kita kena cari dengan takwa. Sebab Allah kata, wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan dari segala pelusuk yang tak diketahui.
dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah mana yang dia pun sendiri tak pasti. Tiba-tiba ada rezeki macam ni, ada rezeki macam ni. So itu takwa, takwa yang yalah, ini adalah tazkirah untuk diri saya juga dan untuk semua. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.